Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shlih lana wa hidayatan inshallah la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma والعمل الملائكة المقربين وافتح علينا رحمتك وعلينا رحمتك يا رب. رب اشرح لنا صدرنا ويسر قال الشيخ صدقنا نفعنا. Dan ketujuh kudrat. Artinya kuasa, lawannya lemah. Dan arti kudrat itu yaitu sifat wujudiyah, yakni mawjud pada zihin. Dan pada kharij. Tiada tu tak nak. Yakni mawjud pada zihin dan pada kharij. Dan pada kharij. Tiada tu tak nak. Yakni mawjud pada zihin dan pada kharij. Yang qadimah, yang berdiri pada zat, yang qadim. Qadim yang berdiri pada zat yang dia tulis tu kidam. Maknanya pada zat yang qadim. Pada zat yang qadim. Dengan dia dah mengadakan dan mengadamkan tiap-tiap mungkin atas muafakat iradatnya. Dan ketujuh kudrat. Setengah daripada sifat kamalat Allah Ta'ala yang wajib di atas kita orang mukallaf mengetahui dengan secara tafsil ialah sifat kudrat. Wajib di atas tiap-tiap mukallaf beraktikad bahawasanya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrat. Kudrat tu apa dia? Artinya kuasa. Tu terjemuh saja. Kudrat tu bahasa Melayu katanya kuasa. Lawannya lemah. Apabila katanya kuasa itu wajib, maka lemah tu ialah lawan dia ialah mustahil. Jadi maknanya kuasa tu wajib bagi Allah, lemah itu adalah mustahil atas Allah Ta'ala. Dan arti kudrat, arti makna. Dan arti kudrat dan makna kudrat. Yang tadi terjemuh. Artinya kuasa, di sini arti kudrat, ini makna kudrat. Dan arti kudrat, yakni makna kudrat itu, iaitu sifat, iaitu kudrat tu ialah sifat, yakni satu jenis sifat. Kudrat itu sifat, yakni satu jenis sifat, sebagaimana iradat pun satu jenis sifat, ilmu pun satu jenis sifat. Jadi kudrat tu ialah satu jenis sifat. Sifat wujudiyah. Sifat wujudiyah. Apa makna wujudiyah? Yang mawjud
Ini yang ada dirinya. Yang maujud, yang ada, mana diri dia tu ada, diri sifat kudrat tu ada. Maujud yang ada pada zihin, pada fikiran. Dengan mananya boleh nampak di dalam fikiran. Dan pada kharij, dan ada juga pada kharij. Maka dengan sebab ada pada kharij, dengan sebab ada pada kharij ni dah, kalau dibukakan dinding hijab, kita akan dapat lihat akan kudrat Allah Ta'ala. Kita akan dapat dengar akan kudrat, mendengar akan sifat kudrat Allah Ta'ala. Sebab kaedahnya, setiap-tiap benda ada pada kharij, boleh didengar dan boleh dilihat. Boleh didengar, boleh dilihat. Jadi, sifat kudrat ni satu jenis sifat yang wujudiyah, mana yang ada pada zihin, lagi pulanya ada pada kharij. Kesemuanya, begini kesemua, segala sifat ma'ani, segala sifat-sifat ma'ani itu semua. Apa dia? Sifat yang wujudiyah, yang ada pada zihin dan ada pada kharij. Sebab itulah dikatakan sifat ma'ani, sifat yang wujudiyah, sifat yang ada. Sebab dia tu ada pada kharij, lagi pulanya ada pada zihin. Dengan setiap-tiap perkara yang sabit pada kharij, yang ada pada kharij, kita panggil benda ada. Walaupun zat, walaupun sifat. Sifat kalau tidak ada pada kharij, hanya ada pada zihin, kita tak panggil wujud, kita panggil sungguh. Seperti kaunuhu qadiran, itu sabit pada zihin saja, sabit pada zihin, pada kharij tidak wujud. Tidak wujud, hanya menengahi di antara mawjud dan ma'dum. Maka kita tak panggil kata ada, kita panggil kata sungguh. Jadi kudrat tu ada, kaunuhu qadiran tu sungguh. Jadi kesemuanya sifat ma'ani, sifat yang wujudiyah kesemua. Nak kata wujudiyah atau panggil dengan nama kata mawjud tu, maknanya benda yang ada pada kharij, dikatakan benda mawjud, benda wujudiyah kesemua. Yang qadimah, jadi sifat kudrat tu ialah sifat yang qadim. Untuk nak keluarkan sifat kudrat bagi benda yang baru. Untuk nak keluarkan akan sifat kudrat bagi benda yang baru, sebab sifat kudrat bagi benda yang baru itu tidak qadim, bahkan baru. Yang berdiri pada zat yang qadim, yang berdiri pada zat yang qadim, ya zat Allah Ta'ala. Yang berdiri pada zat yang qadim ialah zat Allah Ta'ala. Sebab zat lain daripada zat Allah Ta'ala baru kesemuanya. Sebab zat yang lain daripada zat bagi yang lain daripada zat Allah Ta'ala semuanya baru. Hanya satu zat saja yang qadim ialah zat Allah Ta'ala. Zat Khalik, zat Allah Ta'ala. Yang berdiri pada zat yang qadim. Dengan maknanya zat yang qadim, zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan dia. Jadi di sini kita perhati pada ta'rif dia. Ta'rif bagi sifat kudrat, apabila dia kata sifat yang wujudiyah, kudrat ni ialah sifat yang wujudiyah, maka nak keluar segala sifat yang lain daripada sifat ma'ani. Sebab segala sifat yang lain daripada sifat ma'ani bukan wujudiyah.
Nah, bukan wujudiyah. Sebut katanya yang wujudiyah, yang maujud, maka ada pada zihin, ada pada kharij. Yang qadim, tujuan dia kata yang qadim tu nak cerita kata sifat ni bukan sifat bagi benda yang baru. Tujuan dia kata yang qadim nak cerita katanya sifat ni bukan sifat bagi benda yang baru. Yang qadim, apabila sifat tu qadim, zat yang jadi tupanan dia pun mesti qadim juga. Sebab tu dia katanya yang berdiri pada zat yang qadim. Mana sifat ini sifat bagi zat yang qadim. Sifat ini ialah sifat bagi zat yang qadim. Dengan mana zat yang qadim itu bersifat dengan dia. Zat yang qadim ialah zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan dia. Dia adalah sifat bagi zat Allah Ta'ala. Itu mana kata berdiri pada zat yang qadim. Dia ni sifat, kudrat ni ialah sifat bagi zat yang qadim, sifat bagi zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala, zat yang qadim itu bersifat dengan dia. Padahalnya kalau tak kata yang berdiri pada zat yang qadim dah cukup, sebab dia kata sifat tu yang qadim. Maka sifat yang qadim tidak menupani pada zat yang baru. Dah lazim dia dah. Lazim daripada katanya kudrat itu ialah suatu jenis sifat yang qadim, maka tak dapat tidaklah zat yang jadi yang bersifat dengan sifat kudrat ini mesti qadim juga. Daripada kita perhatikan daripada perkataan ini, pada kata sifat yang wujudiyah, yang qadimah, yang berdiri pada zat yang qadim, ini semua supo ke semua. Ke semua sifat ma'ani, beginilah ta'rif dia. Mulai pada katanya sifat wujudiyah yang qadimah, yang berdiri pada zat yang qadim. Semua itu kalau kita tengok dalam sifat iradat lagi akan datang, sifat ilmu lagi akan datang. Begitulah kesemuanya ta'rif dia. Tetapi tempat berbezanya, tempat jadi berbeza akan membezakan sifat kudrat daripada sifat yang lain di sini. Di mana dia kata dengan dialah mengadakan dan mengadamkan. Di sini tempat berbeza. Di sini tempat berbeza daripada iradat, berbeza kudrat daripada iradat dan ilmu dan lain-lain lagi daripada sifat ma'ani. Pasal katanya sifat wujudiyah yang qadimah, yang berdiri pada zat yang qadim, semua sifat ma'ani, begitulah kesemuanya. Di sini tempat berbeza. Dengan dialah, dengan sifat ini, dengan dialah, dengan ini sifat, mengadakan, yang mengada oleh Allah. Mengadakan, mengada oleh Tuhan, mengadakan oleh Allah, dan mengadamkan, ini mengadamkan oleh Allah, tiap-tiap mungkin. Ini akan tiap-tiap mungkin. Tiap-tiap mungkin, ini mengadakan, mengada oleh Allah Ta'ala akan tiap-tiap mungkin. Mengadamkan, yakni mengadamkan oleh Allah Ta'ala akan tiap-tiap mungkin. Jadi maknanya nak cerita katanya sifat kudrat inilah yang mana Allah Ta'ala mengadakan mungkin yang dia kehendak mengadakan dengan sifat inilah. Dan Allah Ta'ala mengadamkan, meniadakan mungkin-mungkin yang dia kehendak meniada, maka dengan sifat inilah. Dengan maknanya kalau tidak ada ini sifat, kalau tidak ada ini sifat, kalau Allah tak bersifat dengan ini sifat, tentu Allah tak boleh nak mengadakan mungkin yang dia kehendak dan tak boleh mengadamkan mungkin yang dia kehendak.
Mengada dan meniada atas tu kembali kedua-dua. Mengada dan meniada atas muafakat iradatnya. Atas muafakat iradatnya. Atas muafakat iradatnya. Dengan maknanya, apa-apa mungkin yang dikehendak oleh Allah akan mengada, dia mengadalah. Mana-mana mungkin yang kehendak oleh Allah Ta'ala akan mengadamkan, meniadakan, maka Allah Ta'ala meniadakan. Itu mana kata atas muafakat dengan iradat. Bukan kata iradat ta'luk, taksis iradat lain, buat lain. Ta'luk kudrat tu lain. Jadi maknanya ta'luk kudrat dan ta'luk iradat itu mesti sama. Mesti sejalan. Mana kalau kehendak dia buat. Kalau kehendak nak bagi ada, dia mengada. Kalau dia kehendak nak bagi tiada, kehendak nak meniada, maka meniada oleh kudrat. Mana-mana mungkin yang kehendak oleh Allah Ta'ala nak bagi ada, maka kudrat pun mengada. Mana-mana mungkin yang kehendak oleh Allah Ta'ala akan meniada, maka Allah Ta'ala meniadakan. Cumanya mengada dan meniada dengan kudrat. Menentu dengan iradat. Menentu dengan iradat. Maka iradat menentu nak bagi ada, maka mengadakan. Maka sekiranya kalau iradat Allah Ta'ala menentu kata nak bagi tak ada, maka meniadakan oleh kudrat. Begitu. Jadi maknanya sini nak cerita katanya Allah Ta'ala ada mengadakan mungkin. Allah Ta'ala mengadakan mungkin yang dia kehendak nak mengada dengan sebab dia bersifat dengan sifat iradat ni lah. Dengan sifat inilah. Allah Ta'ala meniadakan mungkin yang dia kehendak nak meniada. Mengadamkan meniada tu dengan sifat ni lah. Ini nak cerita katanya tugasan dia. Habuan bagi sifat ini ialah begitu. Jadi di sini tepat berbeza di antara sifat kudrat dan lain daripada kudrat. Kalau katanya sifat yang satu jenis sifat yang qadim yang berdiri pada zat, dengan sifat itu Allah Ta'ala menentukan, kalau begitu iradat. Kalau katanya sifat tu dengan dia Allah Ta'ala mengetahui nyata segala perkara, maka itu ilmu. Maka di sini mana satu jenis sifat yang mana ta'luk dia, yang mana ta'luk dia, habuan dia, kerjaan dia ialah mengadakan apa yang dia kehendak dan mengadakan apa yang dia kehendak nak mengada. Dan mengadamkan, meniadakan akan apa yang dia kehendak nak mengadamkan, nak meniadakan. Itulah itu sifat kudrat. Itulah sifat kudrat. Maknanya kita ambil kesimpulannya, kita ni tak boleh nak cerita betul-betul macam mana hakikat sifat kudrat tu, tak boleh kita nak cerita betul-betul. Hanya boleh kita tahu kata macam ni lah kudrat. Satu jenis sifat yang ada, lepas tu sifat yang qadim, sifat tu sifat bagi zat Allah. Allah Ta'ala mengadakan alam dengan sifat tu. Allah Ta'ala meniadakan alam, kan mungkin dengan itu sifat. Sifat itulah panggil kata sifat kudrat. Kalau kita katanya, kalau orang tanya, apa nama sifat? Ada satu sifat pada zat Allah Ta'ala. Ada satu sifat pada zat Allah Ta'ala. Sifat tu ada satu sifat yang qadim, sifat bagi zat Allah Ta'ala. Yang mana apabila Allah Ta'ala nak mengadakan, dengan sebab ada sifat itulah Allah Ta'ala mengadakan dan meniadakan mungkin yang dia kehendak. Maka jawab kata sifat tu ialah sifat kudrat. Begitulah.
Ha. Jadi tepat bezanya kita boleh tahu katanya Allah Ta'ala mengadakan dengan sebab dia bersifat dengan kudrat. Allah Ta'ala dapat mengadamkan mungkin dengan sebab dia bersifat dengan kudrat. Sekiranya kalau tak bersifat dengan sifat kudrat, Allah Ta'ala tak dapat nak mengadakan apa mungkin yang dia kena, dan Allah Ta'ala tak dapat meniadakan akan mungkin yang dia kena nak meniadakan. Begitu. Lepas tu mengada dan meniada tu atas muafakat dengan iradat. Atas muafakat iradat, makna muafakat dengan ta'luk iradat. Jadi maknanya ta'luk kudrat itu muafakat dengan ta'luk iradat. Muafakat tu dengan bukan arti kata masa yang sama, bukan. Muafakat tu bukan arti katanya masa yang sama, masa ta'luk iradat itulah masa ta'luk mengada dan meniada, bukan. Bahkan iradat nak bagi ada, kudrat mengada. Kudrat nak bagi tiada, maka kudrat meniada. Nak sama ada mengada sama mengada, meniada sama meniada. Itu macam kita cakap lah, kalau kau nak, kau ambil. Kalau kau tak nak, kau biarkan. Itu muafakat lah tu. Kalau kau nak, kau ambil. Kalau kau tak nak, kau biarkan. Itu muafakat lah. Kalau kau nak, tu mana kanak, ada suka, kau ambil. Begitu. Kalau kau tak nak, tak suka, maka biarkan. Begitulah. Itu katanya muafakat. Kandak nak bagi ada, kudrat mengada. Kandak nak bagi ada, dia mengada. Kandak nak bagi tiada, dia meniadakan. Begitulah. Dan dalil kudrat dan dalil wajib kudrat bagi Allah Ta'ala. Dan dalil kudrat dan dalil wajib kudrat bagi Allah Ta'ala. Ini kita nak uraian tambah. Dan dalil wajib kudrat bagi Allah Ta'ala. Kita tambah tulis kata dan, yakni dan juga dalil bagi istihalah lawannya. Dan juga dalil bagi istihalah lawannya. Jadi dalil bagi wajib kudrat, satu dalil dengan satu dalil bagi dalil yang sama. Dalil yang sama bagi mustahil lawannya lawan kudrat. Ialah mustahil lemah. Dalil inilah juganya. Mana dia dalil wujud makhluk ini, ada makhluk ini. Ada makhluk ini menunjuk di atas kata Allah bersifat dengan kudrat, mustahil lawannya. Kenapa mustahil lemah tu mustahil? Sebab ada makhluk ini. Kenapa wajib kudrat? Sebab ada makhluk ini. Begitu. Kenapa wajib ada kudrat? Kenapa kita katanya kita menghukum akal, kita menghukumkan kudrat tu wajib bagi Allah? Sebab ada makhluk ini. Kenapa akal kita menghukumkan mustahil lemah pada Allah? Sebab ada makhluk ini. Itu makna katanya makhluk ini, wujud makhluk ini itu, wujud makhluk ini itu ialah dalil bagi wajib kudrat dan dalil bagi mustahil lemah. Itu diri dalil. Ada makhluk ini. Ada makhluk ini. Sama juga kalau nak kata baharu makhluk ini. Pun sama juga. Baharu makhluk ini pun boleh nak kata sebab wujud makhluk, ada makhluk ini, ada baharu. Bukan ada yang kodim. Sebab tu kalau kita nak katanya baharu makhluk ini pun jadi dalil, boleh juga nak cakap gitu.
Cakap kata ada makhluk ini pun boleh. Lepas tu tempat makhluk nak ganti dengan alam pun boleh juga. Nak kata wujud alam ini pun boleh juga. Sebab alam ialah setiap perkara yang lain daripada zat Allah dan sifatnya dikatakan alam. Makhluk tilik kepada, kenapa panggil makhluk? Tilik kepada benda tu Allah Ta'ala menjadi, panggil kata makhluk. Panggil baru, tilik kepada asal dia, ada dia, kama daripada tidak ada. Tilik kepada ada dia tu sabit permulaan, kita panggil benda baru. Benda tengok kita ni, makhluk ke tidak kita ni, makhluk, kenapa kita panggil makhluk kepada kita? Sebab tilik kepada benda yang dicipta, yang dijadi oleh Allah adalah makhluk. Lepas tu kita ni boleh panggil benda baru ke tidak? Boleh. Tapi panggil baru tu tilik kepada kita ni asal tidak ada. Ada kita, ada permulaan bagi ada kita, sabit permulaan bagi ada kita. Panggillah kita ni benda yang baru. Lagi pulanya kita ni boleh panggil kata alam ke tidak pada diri kita, boleh juga. Tilik kepada setiap perkara lain daripada Allah Ta'ala dan sifatnya dikatakan alam. Kalau begitu, kalau nak kata makhluk, nak kata alam, nak kata hawadis, sama. Ada makhluk itulah dalil. Kemudian kerana ini apa dia panggil? Cara berdalil. Ada makhluk tu diri dalil. Ada makhluk tu diri dalil. Tetapi cara nak guna, cara nak berdalil. Cara nak berdalil. Seperti kalau kita nak buat satu jenis masakan, ada daging tu kira kata ada lauk lah. Ada daging kat peti tu kira kata lauk mentah tu ada. Tapi dah boleh makan ke belum? Tak boleh lagi. Dia kena tahu cara memasak pula. Cara nak memasak tu nak buat macam mana? Maka barulah daging kat peti tu jadi lauk. Barulah. Jadi katanya kalau kita kata ada beras, ada daging, tapi tak tahu cara memasak, lapar juga orang tu pun. Walaupun beras dia ada, walaupun daging ikan tu ada, tetapi tak tahu cara memasak, maka dah sepenuh kan. Ada beras, ada daging, ada ikan, tak sepenuh lagi, melainkan kena tahu cara masak. Beras nak bagi jadi nasi, nak buat macam mana? Daging ikan tu, ikan daging tu, nak jadi lauk, nak buat cara mana? Nak goreng ke, nak rebus ke, nak apa dia? Maka di sini memanglah makhluk ini itulah dalil. Tapi cara kita nak berdalil. Tengok makhluk ini, tahu dah kata makhluk ini jadi dalil. Tapi cara mana kita fikir? Cara mana kita nak fikir bagi nampak katanya makhluk ini menunjuk di atas wajib, kudrat, mustahil, lemah. Makhluk ini jadi dalil kerana maknanya kita fikir begini. Cara kita nak fikir untuk nak bagi nampak katanya makhluk ini menunjuk di atas ada wajib, kudrat Allah Ta'ala. Katanya kerana jikalau ada ia lemah. Kerana jikalau ada ia, ya Allah, lemah. Jikalau ada ia lemah. Kita susah nak faham gitu. Yani kerana jikalau lemah ia. Kerana jikalau lemah ia. Tapi kita susun begini ya. Kerana jikalau, kerana jika tiada, jikalau Allah tak bersifat dengan kudrat. Kerana Allah jikalau tidak bersifat ia dengan kudrat, tentu lemahnya.
Kalau Allah tak bersifat dengan sifat kudrat. Kalau fardunya, kalau Allah Ta'ala berada sifat kudrat, memanglah dia tak lemah, memanglah dia boleh mengandalkan alam ini. Jadi maknanya, cuba kita buat buta dulu. Buat buta macam mana? Allah ni ada kudrat ke tidak? Berkuasa ke tidak? Cuba kita buat buta dulu. Buat tak tahu dulu. Fardunya kita tak tahu sekarang, kita tak tahu lagi. Tuhan kita kuasa ke tak kuasa? Maka kita cuba buat begitu dulu. Kita katanya, Tuhan kita ni ada, dah tahu kata dia ada. Tapi dia kuasa ke tidak? Kuasa mengadakan apa yang dia kehendak ke tidak? Ke dia tak kuasa? Kita kalau katanya, maka jadi dua kan. Kalau fardu kata Allah bersifat dengan sifat kudrat, apa nak kata? Kalau mengikut fardu kata Allah tak bersifat dengan sifat kudrat, bahkan dia bersifat dengan sifat lemah, apa nak kata? Lazim dia. Lazim daripada dia tu ada sifat kudrat. Apa lazimnya? Apa yang lazim daripada kita fardu kata dia bersifat dengan lemah, tak bersifat dengan kudrat? Maka kita fardu dua-dua jalan. Maka tengoklah dua jalan itu yang mana yang betul. Yang mana yang salah. Kita ambil jalan yang pertama. Jalan yang pertama, Allah ada sifat kudrat. Allah bersifat dengan sifat kudrat. Allah kuasa. Kita pun, kalau dia kuasa, dia boleh buat apa-apa saja yang dia kehendak. Kalau dia kuasa, macam katanya orang kita dua, ada duit dengan tak ada duit. Orang kita dua, ada duit dengan tak ada duit. Kalau tak ada duit, tak boleh beli apa-apa yang dia kehendak. Begitu. Tak boleh beli apa-apa yang dia kehendak. Tapi satu, kalau fardu kata dia tak ada duit, dia tak boleh beli apa-apa yang dia kehendak nak beli. Kalau tengok belah dia ada duit, dia boleh beli apa-apa yang dia kehendak nak beli. Maka pagi ni tengok dia beli mutu masalah. Tengok pagi ni tengok dia beli makanan masalah. Tengok pagi ni dia ada beli baju masalah. Kita tahu kata ini ada duit ni. Ini ada duit ni. Tu kita boleh tahu. Sebab apa? Sebab dia membeli. Begitulah. Semalam kata tak ada duit, kenapa pagi ni boleh beli tu beli ni pula? Maknanya semalam kata tak ada duit tu bohong kot. Begitu. Jadi maknanya kita fardu dua itu, orang ni ada duit ke tak ada duit. Boleh jadi kedua-dua, awal-awal kita nak tahu. Kalau tak ada duit, dia tak beli apa yang dia kehendak. Kalau dia ada duit, dia dapat beli akan apa saja yang dia kehendak. Tengok pagi ni dia beli tu, dia beli ni, menunjuk kata dia tu orang ada duit. Beli pun bayar kis, tidak berhutang. Beli bayar kis, tidak berhutang, maknanya dia ada duit. Sebab kalau tak ada duit, dia tak boleh nak beli begitu. Walaupun harga murah sekalipun, benda yang harga tak mahal sekalipun. Begitu. Maka di sini pun kita kira macam itulah. Tuhan kita ada, tapi dia kuasa ke dia tak kuasa? Kita ambil kedua-dua. Fardu kalau dia kuasa, dia boleh buat alam ini. Kalau dia boleh buat alam ini, maka alam ini ada. Kalau dia kuasa, jadi lazim pada kata dia kuasa, ada makhluk ini. Sebab dia kuasa nak buat kan. Dia kuasa nak buat. Lepas tu kita tengok alam ini ada, makhluk ini ada. Sejalan dengan kata dia kuasa. Letak kat situ dulu.
Letak kat situ dulu. Fardu kata dia kuasa, dia boleh mengadakan makhluk ini. Dan tengok satu fardu lagi, kalau dia tak kuasa, maknanya lemah lah. Kalau dia tak kuasa, memanglah dia lemah. Kalau dia lemah, dia tak boleh nak buatkan makhluk ini. Kalau dia lemah, dia tak boleh nak buatkan makhluk ini. Kalau tak boleh nak buatkan makhluk ini tak ada. Maka tak ada makhluk ini betul ke tidak? Betul ke tidak tak ada makhluk ini? Jawabnya tidak. Tak betul. Tak ada makhluk ini tak betul. Sebab berlawanan dengan musyahadah. Musyahadah kita ni, kita makhluk kita ada sekeliling perkara-perkara yang sekeliling badan kita ada. Kalau begitu Allah membuatkan, Allah Ta'ala tak boleh buat, melainkan dia bersifat dengan sifat perkuasa. Kalau begitu dia tu yang kuasa, bukan dia lemah. Begitulah. Itu cara kita memikir, cara kita berdalil. Tengok dia kata, jikalau ada ia lemah. Maknanya, kalaulah dia tu lemah, fardunya kalau Allah Ta'ala tu lemah, maknanya tak bersifat dengan sifat kudrat tu dikatakan lemah lah. Nescaya tiada sesuatu daripada makhluk ini. Sebab makhluk ini nak ada sebab yang kuasa membuat. Sebab kudrat makhluk ini nak ada dengan cara mana? Dengan cara diadakan oleh yang mempunyai kudrat. Sebab kita kata nak beli ni, apa dia? Sifat bagi orang ada duit. Duit sikit banyak tak kira lah. Kalau orang tak ada duit pun, dia tak boleh nak beli bayar kis tu lah. Maknanya, kalau tengok orang tu beli ni, mahal murah pun tak kira lah. Menunjuk kata dia ada duit. Duit banyak, duit tak banyak tu lain kira. Begitu. Jadi maknanya alam ini Allah Ta'ala mengada. Kalau begitu maknanya dia kuasa lah. Kalau tak kuasa nak buat macam mana? Itu maknanya kerana jikalau ada ia lemah. Maknanya kerana jikalau lemah Allah Ta'ala itu. Nescaya tiada suatu makhluk ini. Tak boleh ada makhluk ini. Sebab makhluk ini nak diadakan dengan kudrat. Dengan kuasa. Nah, sebab makhluk ini asalnya tidak ada. Makhluk ini asal tidak ada. Maknanya kalau ada tu, maknanya ada selepas pada tak ada dengan sebab dijadi. Dengan sebab makhluk ini kita dah tahu katanya asal dia ni tidak ada. Asal makhluk ini ialah tidak ada. Tiba-tibanya ada sekarang. Maknanya ada dia tu sebab dijadikan. Ada makhluk ini sebab dijadikan. Sebab kita nak katanya makhluk ini ada dengan secara sendiri, tak boleh. Berubah jadi ada, asal tak ada, berubah jadi ada dengan tidak ada benda yang mengubah, tak diterima pada akal. Kalau begitu asal makhluk ini tidak ada, maka tetapi sekarang dia ada, maka menunjuk katanya ada dia tu sebab dijadikan akan makhluk ini. Ada suatu zat menjadikan dia. Maka zat yang hendak menjadikan akan makhluk ini tak dapat tidak dia tu berkuasa menjadikan. Kalau tak kuasa nak jadikan makhluk ini tak boleh nak ada. Jadi apabila kita tengok makhluk ini ada, bukan sekadar ada, comel pula, indah pulanya, maka menunjuk katanya yang mengadakan makhluk ini sangat kuasa. Yang mengadakan makhluk ini, Tuhan yang mengadakan makhluk ini sangat kuasa. Itulah sebab kita dah begitu. Macam kita tengok orang tu dapat beli kapal.
dapat beli kapal nak pergi ke mana-mana, dia naik kapal, dah tak naik dah kereta. Menunjuk kata dia ni ada duit banyak sangat. Kalau tak banyak sangat tu tak boleh nak beli kapal dengan step sendiri. Kat depan rumah dia tu ada kapal, ada parkingan kapal masalah. Begitulah. Maka sebab kita tilik kepada makhluk ini, apabila kita tilik kepada makhluk ini, kita tahulah kata makhluk ini asalnya tidak ada. Asal tidak ada, tapi sekarang ada. Maka benda asal tidak ada, tetapi sekarang ada, tak boleh berubah daripada asal tiada kepada ada. Tak boleh berubah, malaikat ada yang mengubahkan. Tak boleh ada, malaikat ada yang mengadakan. Maka yang mengadakan tu tak dapat tidak kena kuasa. Kalau katanya yang mengadakan dia lemah, kalau lemah tak berjaya. Kalau lemah tak berjaya, tak boleh nak mengada, maka menunjuk katanya menjayakan mengadakan makhluk ini tak dapat tidak zat itu bersifat dengan kuasa, bukan lemah. Kita berdalil begitulah. Kerana jika sekali lagi, kerana jikalau ada ia lemah ni, kerana jikalau ia lemah. Kalau tak bersifat dengan kuasa, memanglah lemah. Kalau dia lemah, lazim daripada lemah. Lazim daripada lemah, nas. Tapi kalau kita kira tu, nas jaya tiada suatu daripada makhluk ini tu dah 2-3 jakah selepas pada tu dah. Jadi maknanya begini. Kalau Allah Ta'ala lemah, jikalau ada ia lemah, kalau fardunya dia tu lemah, apa lazim daripada lemah? Tak boleh, nascaya tak boleh nak buatkan apa-apa yang dia kandung. Kena begitu dulu. Kalau dia tu lemah, kalau dia lemah, lazim daripada fardu kata dia lemah. Kalau dia lemah, apa lazim dia? Dia tak boleh nak mengadakan, nak menciptakan, nak mengadakan apa-apa suatu yang dia kandung. Kena kata begitu dulu. Kalau dia lemah, nascaya tak boleh nak mengadakan apa-apa yang dia kandung. Begitu dulu. Kalau dia lemah, kalau dia tak ada duit, walaupun seduit pun dia tidak ada, maka dia tak boleh nak beli apa-apa yang dia kandung, beli dengan secara bayar kis. Maka di sini pun demikian. Kalau dia tak bersifat dengan, kalau dia lemah, dia tak boleh nak mengadakan alam apa-apa suatu yang dia kandung nak mengada. Apabila tak boleh nak mengada, tentulah tidak ada sesuatu. Tu baru sampai pada kata nascaya tiada suatu daripada makhluk ini. Nascaya tiada suatu daripada makhluk ini. Maknanya kalau dia lemah, dia tak boleh nak buat apa-apa yang dia kandung. Kalau dia tak boleh nak buat apa-apa yang dia kandung, maka makhluk ini tak akan ada. Begitu. Jadi maknanya yang dia kata jikalau ia lemah nascaya tiada tu, dia dah langkah satu langkahan. Maknanya kena begitu. Kalau dia lemah, apa dia? Lepas pada lemah, apa nak kata? Dia tak boleh nak buat apa-apa yang dia kandung. Dia tak mampu nak buat apa-apa, nak meluluskan apa-apa dia kandung, nak bagi luluskan, nak bagi adakan. Kalau dia tak boleh nak dia tak kuasa, dia tak boleh nak mengadakan, maka alam ini tidak ada lah. Maka tidak ada suatu pun daripada makhluk ini lah. Kenapa boleh kata begitu? Sebab makhluk ini nak ada terhenti di atas zat yang bersifat dengan kuasa menjadikan.
Maka kita fardu kata dia tu lemah. Maka lemah menyebabkan tak boleh nak buat apa-apa saja daripada alam ini. Alam ini tak akan ada. Tak ada sama sekali alam ini. Maka katanya tidak ada suatu pun daripada makhluk ini salah ke betul? Tidak ada suatu daripada makhluk ini salah ke betul? Salah ke betul? Makhluk ini tak ada suatu daripada makhluk ini salah. Kan? Salah. Kenapa salah? Sebab kita dah memandangkan bahawasanya makhluk ini banyak. Sebab tu dia kata, dan iaitu tiada diterima akal, dan iaitu tidak ada suatu, tiada suatu daripada makhluk ini tiada diterima oleh akal. Akal kita tak terima. Kenapa akal kita tak terima? Sebab menyalahi dengan pandangan mata kita, kan? Sebab menyalahi dengan musyahadah kita, pandangan kita, menyaksi kita. Kita menyaksi bahawasanya sekalian alam-alam ini banyak benda. Kita pandangan kita, mata kita mendapatkan bahawa banyak benda yang Allah Ta'ala menjadi. Jadi maknanya tidak ada suatu daripada makhluk ini itu salah. Kalau begitu salah juga fardu kata dia lemah tadi. Apabila lazim salah, maka malzum pun salah juga. Sebab tu kata orang tu tak ada duit, orang tu tak ada duit. Orang tu fakir miskin, orang tu tak ada duit. Tapi hari tu kita tengok dia beli kereta, kereta besar dengan bayaran kis. Kalau gitu salah orang kata dia tak ada duit tu. Begitulah. Jadi maknanya di sini kalau kita fardu katanya, kalau kita fardu kata dia tu kuasa, betul dengan pandangan kita. Sebab kalau dia kuasa, dia boleh buat akan apa yang dia kehendak. Maka dia boleh mengadakan benda tu benda ni. Tengok ada benda tu ada ni, muafakat dengan fardu kata dia kuasa. Kalau kita fardu kata dia lemah, maka menyalahi dengan pandangan kita. Maka fardu kata dia lemah tu salah. Yang betulnya dia kuasa. Begitulah. Itu cara kita berdalil. Apabila tahu dalil macam ni, lepaslah kita daripada hukum taklid. Begitu. Kemudian katanya, dan kedelapan iradat, artinya berkehendak. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin.